Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita jumpa lagi sesi PMP kita untuk chapter ketiga. Laju kita minggu ketiga, chapter ketiga. Okay. So hari ini saya akan menerangkan berkaitan tentang chapter ketiga, Contract Administration, daripada saya, Dr. Nurul Huda binti Abdullah. Okey, mari kita pergi seterusnya. Semua dah study chapter-chapter yang lepas saya harap semua dah study. Dan kita ada kuis. Kuis yang berderet-deret. Kuis 1, kuis 2, kuis 3. Lepas tu kita ada test pula. Nanti saya akan ceritakan pada kelas kita nanti. Okey? Ini contract administration lah, pengurusan dalam kontrak-kontrak. Ni kita basically kita tahulah. Dia agak panjang sikit chapter ni. Saya tengok dalam beratus slide. Tetapi adik-adik kena faham sebab ini adalah detail kepada kontrak yang kita akan ceburi pada masa akan datang, iaitu masa kita bekerja nantilah. Inilah salah satu daripadanya, dia punya pengurusannya lah. Okey, mari kita lihat. Ini adalah kita punya outline. Okey, kejap saya ambil cari punya pen dulu, laser pointer. Okey, ini adalah kita punya outline yang ada dalam lecture plan kita. Okey, so ini kita akan cover semua banyak kan? Ya, betul. Okey. Sebenarnya subjek ni ada subjek membaca. So, adik-adik kena banyak baca lah ya. Okey. Kategori kontrak binaan ni, secara amnya jenis-jenis kontrak tersebut boleh dikategorikan kepada dua, iaitu pertama, berdasarkan cara pembayaran. Yang kedua, kaedah perolehan. So, sekarang ni kita masuk dulu yang pertama, berdasarkan cara bayaran. Kategori satu, pertama lah. Okey, berdasarkan cara bayaran ni. Okey, type kontrak yang ada dalam ni adalah lump sum contract. Soalan biasa akan tanyalah, berapa jenis type of contract bagi cara bayaran. So, dia tulislah lump sum contract, measurement contract, cost reimbursement contract. Okey, nanti kita akan terangkan satu persatu cara ni. Ini adalah dia punya roughly lah keseluruhan. Okey, lump sum ni adalah plan and specification, bill of quantity depend on tu. Kita tengok satu-satu lump sum dahulu. Pertama lump sum dulu. So kena ingatlah 3, lump sum contract, measurement contract, cost reimbursement contract. Okey, next. Okey, first ni adalah kontrak lump sum. Lump sum bukan laksa. Lump sum. Okey. Dia adalah dipanggil sebagai gumpalan ataupun pukal. Okey. Harga kontrak telah ditetapkan. Okey, harga dinyatakan di dalam kontrak. Memang wujud dalam kontrak itu memang dah ada dalam harga dalam kontrak tersebut. Okey, terdapat juga peruntukan naik dan turun harga mengikut kepada perubahan kerja. Tiba-tiba contoh hujan lebat, lepas tu banjir pula, lepas tu tenggelam pula tempat site binaan. Dia ada perubahan lah. Contoh mungkin kita kena beli something yang sesuatu untuk menaikkan, beli tanah yang sebagainya, mengikut kepada perubahan-perubahan semasa dan juga harga-harga pasaran. Okey, seterusnya adalah dokumen disediakan bergantung kepada kecukupan maklumat. Kadang-kadang ada sesuatu maklumat yang kita tak cukup. Contoh mungkin kita nak buat bangunan betul-betul ke atas bukit. Jadi kita tak tahu kualiti tanah tu macam mana. So kita tak tahu kondisi dia macam mana. Contoh kita nak buat, lagi-lagi kita buat sesuatu yang agak sukar. Kita nak buat satu terowong daripada bukit yang besar. Kita tak tahu. Bila dia gerudi, harga kita tak tahu. Kita boleh bagi harga general saja. Mungkin ada perubahan-perubahan. Dalam tu juga ada emas pula lah. Perubahan masa lah, keras sangat lah batunya. Itu perubahan-perubahan yang berlaku semasa bekerja lah. So, itu akan termaktub ke dalam kontrak tersebut. So, kita kena tahu fokus pada masa akan datang, apa yang akan berlaku. Macam tu. Okay, next. Okey, kontrak lump sum ni dia ada dua kontrak lah. Maksudnya dia ada dua pula pecahan dia, iaitu berdasarkan senarai kuantiti JKR 203A
dan berdasarkan lukisan dan spesifikasi JKR 203. Kalau soalan ditanya nyatakan dua jenis kontrak lump sum. So tahu dah lah. Yang pertama berdasarkan senarai kuantiti JKR 203A dan juga berdasarkan lukisan dan spesifikasi JKR 203. So ingat 203A, 203 saja. Okay, next. Okay, ini pula kita pergi dulu berdasarkan lukisan dan senarai kuantiti. Ia merupakan jenis kontrak yang sering digunakan di Malaysia. So kita Malaysia kan, kita selalu gunakan benda ni. Okey, pelan-pelan disediakan dan segala butir-butir kerja serta kuantiti ditentukan di dalam dokumen sebelum tender dibelawa. Ni mudah saja kan nak faham. Okey, next. Ini contohnya. Okey, contoh-contohnya kita dah tahu dah berapa kita nak buat, apa kita punya unit kita, berapa harganya. Ini kita dah tahu dah lah. Okey, seterusnya berdasarkan lukisan dan spesifikasi dibekalkan jadual kadar harga piawai, pelan-pelan kontrak, spesifikasi memperincikan cara kerja supaya benda ni dibekalkan supaya pihak kontraktor dapat mengetahui dan memahami bidang kerja yang sebenar. Bila dia dah tengok plan, bila dia tengok apa spek dia, nak pakai grade konkret ni A, B, C contoh kan. Okey, so dia dah tahu dah bajet ini berapa harga dia. So dia dah tahu dah berapa yang klien kena bayar kat dia. Macam tu. Okey. Next, okey, ini adalah contohnya lah ya. Okey, senarai kerja, peratusan lebih atau kurang. Depend lah. Contoh, kita tengok perubahan jugalah. Ekonomi gawat ke, ekonomi tak gawat ke, dia ada perubahan percentage dia lah perubahannya. Okey. Okey, kontrak lump sum. Okey, tadi sambungan tadi ya. Berdasarkan jadual kadar harga ini akan digunakan sebagai asas untuk menilai bayaran kemajuan kerja yang telah disiapkan dan juga menilai sebarang perubahan kerja. Contoh dia kurang dipakai sebab tadi ada percentage tadi kan. Okey. Digunakan juga digunakan untuk kerja yang memerlukan kerja dilakukan dengan cepat. Sesuatu yang cepat lah. Contoh tiba-tiba na'udzubillah min zalik kan. Jabatan runtuh. Okay. Bila jabatan runtuh, benda tu kita nak buat cepat. Kalau tak nanti orang lalu nak pergi kerja macam mana? Takkan orang lalu naik sampan kan? So, ini ada sesuatu yang benda cepat. So, dia kena fokus benda ni lah. Tetapi biasanya, contoh JKR dia dah ada dia punya yang dia kontraktor-kontraktor yang diorang telah hire khas untuk menangani masalah tersebut supaya mereka cepat mengambil tindakan. Gitu. Lepas tu pula kontraktor akan menanggung risiko yang tinggi terhadap ketepatan kuantiti dan harga kontrak tersebut. Ini agak berisiko sikit lah sekiranya benda tu sebab dia percentage, kita tak tahu masa akan datang macam mana. So kita kena bajet tu masa depan. Sebab tu kita kena, bila kita bekerja kita kena fokus pada masa akan datang tu. Macam mana kita punya ekonomi, kita kena ambil tahu juga. Jangan kita tak baca surat khabar, kena baca surat khabar juga. Kita tahu perkembangan semasa. Ni macam investment bukan kelas investment ni kelas kontrak dan tafsiran. Okay. So ini adalah salah satu daripadanya lah. Okay. So dia adalah berisiko juga. Okay. Mari kita lihat seterusnya. Ini adalah kontrak ukur dan nilai. Okay. Jumlah harga kontrak ditetapkan selepas penyiapan kerja dengan mengukur dan menilai kerja berpandukan jadual kadar harga yang telah dipersetujui. Maksudnya jadual kadar harga tu telah dipersetujui. Okay. Next, kontrak jenis ini sesuai bagi maklumat yang tidak diketahui pada peringkat awal dan projek perlu dilaksanakan dengan segera. Maksudnya dia tak tahu pun projek ni macam mana nak buat ni. So bila dia duduk sana, dapat tahu dah macam mana nak buat. Engineer kan seorang yang penyelesai masalah. You nanti bila you diploma, you bukan kerja engineer, you jadi assistant engineer. Nanti bila you dah degree, baru you jadi engineer. Sama belajar lepas ni ya. Okay. Kita jumpa lagi lah insyaAllah. Okay, next. Okey, yang ketiga, kontrak bayar ganti kos. Kontrak akan dibayar
segala perbelanjaannya dan ditambah sejumlah wang sebagai yuran. Okey. Sesuai digunakan apabila maklumat yang dan masa yang tidak mencukupi untuk penyediaan dokumen. Maksudnya dia nak cepat, urgent. Nak cepat, urgent je kan. Okey. So, kerja-kerja yang telah dilaksanakan akan diukur dan dinilai. So kerja-kerja yang telah dilaksanakan sebelum ni dia dah akan ukur, dia akan nilai. Maksud sebab dia nak benda tu nak cepat kan. Okey. Biasanya ni syarikat-syarikat yang besar lah sebab dia orang ada modal yang banyak. Okey. Pihak klien hanya dapat mengetahui kos projek setelah ia selesai. Macam kes-kes urgent lah, macam kes yang jembatan runtuh tadi kan, macam contoh macam tu lah, nauzubillah. Okey, pemilihan kontrak boleh menggunakan tender perundingan atau tender prakaryakan. Maksudnya orang ni orang dah mahir berkaitan tentang kerja tersebut. Okey, seterusnya ada 3 kaedah. 3 kaedahnya adalah kontrak kos tambahan peratusan yuran ditetapkan. Ni pertama lah. Terdapat 3 kaedah. Ni kaedah dia. Pertama, kontrak kos tambahan peratusan yuran tu ditetapkan. Okay, next. Kontrak kos tambahan yuran ditetapkan. Lain macam tu. Sebab ini peratusan, ini yuran. Okay. Seterusnya, nombor 3, kontrak kos tambahan yuran pula berubah-ubah. Kos dia ada sasaran dia. Okay, mari kita lihat contohnya dia. Pasti saya terangkan. Diterangkan dulu, baru kita tengok contoh dia. Kos, tadi yang pertama tadi. Kontrak kos tambahan peratusan yuran ditetapkan. Okey, disebabkan ini perlu spesifik kemahiran. Kemahiran macam contoh jalan raya, cerun. Cerun tu betul. Cerun, okey. Kontraktor ni akan dibayar berasaskan kos sebenar kerja-kerja ditambah kerja-kerja. Ditambah lagi dengan peratusan yang telah ditetapkan. Awal-awal lagi dia dah tetapkan peratusan untuk markup kepada kerja-kerja tersebut. Okey, peratusan yuran ditetapkan terlebih dahulu. Semasa menenda atau melalui rundungan sebelum kontrak ditandatangani. Maksudnya sebelum pada dia sign kontrak tu dia dah bincang dah. Okey, kalau you buat yang ni 20% untuk yang ni dan sebagainya. So dia dah tahu dah kat situ awal-awal lagi. Okey, sesuai untuk projek-projek yang besar dan rumit, tetapi perlu disiapkan dengan kadar segera. Seperti contoh yang tadilah. Macam jalan raya, cerun kan, landslide kan. Jadi benda-benda tu segera perlu buat. So ini adalah dia punya proses lah. Ini dia punya contoh. Kos sebenar, contoh upah, allowance. So dia tambah terus 25% daripada yang ni. So kos sebenar dia upah sebenarnya 500,000. Okey, dia kata dah, kalau sebelum ni dia kata dah, yuran untuk yang ni mesti 125,000. So total dia 625,000. Macam tu, faham so awal-awal lagi dia dah tetapkan dia punya percentage dia tu lah. Okey, so total keseluruhan ni dapatlah 1,990,000. Wow, banyaknya. Okey, contoh Okey, next kita pergi tu. Okey, kontrak kos tambahan yuran ditetapkan. Okey, sekarang ni yuran ditetapkan. Okey, jumlah kos yang perlu dibayar kepada kontraktor bersamaan dengan kos sebenar bagi bagi bahan upah buruh kerja subkontraktor dinamakan, dan kos peralatan jentera ditambah dengan yuran. Banyak ni. Okey, yuran ni ditentukan dengan dalam bentuk pukal. Okey. So, you contoh dia dah bagi tahu kos sebenar berapa, ni semua. Lepas tu daripada dia total ni, akhir sekali yuran telah ditetapkan untuk keseluruhan ni. Maksudnya dia dah siap-siap dah. Ni bukan percentage, dia dah siap yuran. So, total saja so dapatlah 1,850,000. Macam tu. Boleh. Okey, next. Next adalah kos tambahan yuran berubah-ubah. Ni adalah kos sasaran Okey, kontraktor akan dibayar atas apa yang dibelanjakan untuk projek dan ditambah atau dikurangkan yurannya. Maksud dia berubah-ubah sekarang ni. Okey, pertambahan dan pengurangan ini dibuat dengan membandingkan kos yang dibelanjakan dengan kos sasaran. Dia ada kos sasaran dia, tidaklah terlampau over kepada kos sasaran tersebut. Okey, kos sasaran telah dianggarkan dan dipersetujui oleh kedua-dua
pihak dari peringkat awal lagi dia dah kata dah kos sasaran dia berapa, so dia tak over budget kat situ. Okey, ini sesuai digunakan apabila kos yang tepat dapat disediakan. Maksudnya kos yang tepat ia dapat memberi galakan kepada kontraktor untuk berjimat agar menambah yuran. Maksudnya kontraktor dia dah tahu dah limit dia sampai mana dah. Kalau lebih pada tu dia overcharge, tak dapat dah nak ni. Okey, next. Okey, adik tengok kat sini Ni adalah kontrak kos tambahan yuran berubah. Kos sasaran dia. Okey, contoh kos sasaran dia 2 juta. Banyaknya 2 juta. Bila kita dapat duit banyak tu ya? Okey. Kos sasaran 2 juta. Okey, dia dah pompang kos upah semua apa semua total kan. Dapatlah 1,750,000. Okey. Dia kat sini dia dah tulis dah tambahan yuran dirunding. Dia dah cakap dah 100,000. Lepas tu dia kata pula tambahan 20% ke atas 250,000. Ini adalah perjanjian yang sebelum ni lah. 20%. So 50,000. So total adalah 150,000. So bila yang ni tambah yang ni dapat 1,900,000. So bila yang ni lebih tak daripada kos sasaran? Kurang kan? So masih lagi okey. Okey? Okey, mari kita lihat pula yang sekiranya ini adalah tambahan kos, tambahan persen 20%. Okey, mari kita lihat yang next pula adalah pengurangan. Okey, ini adalah kos sasaran dia sama juga 2 juta. Okey, bila dia dah total semua pompang dia punya kos semua kan. Okey, sebanyak 2,50,000. Okey, kos yuran dirunding adalah 100,000. Dia dah cakap awal-awal lagi dia nak dalam kontrak tu. Dan tolak 20% ke atas 50,000 adalah 10,000. So yang ni ini mungkin ada perubahan pengurangan daripada perjanjian mereka. So 100,000 tolak dengan 10,000, so dapat 90,000. So yang ni tambah yang ini dapat yang ni. So ia melebih tak daripada kos sasaran? Ya, lebih daripada kos sasaran. Ini adalah mengikut kepada perjanjian mereka. Kalau mereka kata masih lagi boleh diterima, so okey lagi lah. Depend. So dia kat sini dia ada ceiling budget dia. Orang panggil apa kos ceiling dia. Sampai ceiling pun tak boleh dah. Ada yang sampai kadang-kadang dia orang ada lagi over budget. Permintaan klien pun kita kena tengok juga. Kalau kita kata permintaan, saya nak bumbung saya ni nak bentuk heksagon lah, oktagon lah kan, contoh kan. Jadi mungkin harga dia berbeza lah daripada yang kita sekadar biasanya bentuk triangle je, tiba-tiba nak bentuk yang pelik-pelik kan. So itu kita kena tambah dalam kontrak. Okey? Okey, next. Mudah kan nak faham dia? Sekarang ni kita pergi kepada kaedah perolehan, iaitu kategori yang kedua. Okey, mari kita lihat. Okey, ni biasanya ni soalan-soalan yang selalu keluar lah. Terus bagi tip kontrak tradisional. Pihak perunding akan menyediakan reka bentuk bangunan. Okey, ingat perunding, konsultan. Siapa konsultan ni? Engineer, arkitek, juru ukur. Mereka ini adalah perunding. Ingat kontrak tradisional, pihak perunding akan menyediakan reka bentuk bangunan. Okey. Next, kontraktor akan dilantik hanya bertanggungjawab membina saja. Kontraktor buat kerja bina je. Berdasarkan lukisan dan spesifikasi yang terkandung dalam dokumen kontrak. Okey, next. Klien boleh membawa tindakan kepada kontraktor jika berlaku kegagalan bangunan berpunca daripada mutu kerja dan bahan. Kalau klien tu rasa tak okey dengan cara kontraktor buat kerja, tak nak dia boleh buat kerja kan. Okey, so dia boleh cakap dengan kontraktor. Jika kecuaian berpunca daripada reka bentuk, tindakan akan diambil pada pihak perunding. So dia refer balik kat perunding ni. Faham? So, apa-apa yang berkaitan tentang pembinaan, dia akan refer kepada kontraktor. Tetapi, apa-apa yang berkaitan tentang reka bentuk, itu semua daripada konsultan, iaitu engineer ke, arkitek ke, macam tu. Okey, next. Sekarang ni kita pergi kepada kontrak reka dan bina, turnkey. Okey. Soalan sentiasa keluar. Adik-adik tolonglah tadi bagi faham. Okey, jangan salah-salah faham pula. Salah-salah faham Okey, kontraktor yang dilantik akan bertanggungjawab ke atas reka bentuk,
pembinaan dan penyiapan projek. Ingat, ini reka bentuk tengki ni, tengki ni semua kontraktor yang buat. Iaitu dia juga bertanggungjawab ke atas reka bentuk, pembinaan dan penyiapan projek. So daripada A ke Z lah dia buat. Ya, memang. Okey, mari kita baca seterusnya ya. Pihak kontraktor akan melantik kumpulan perundingnya sendiri bagi tujuan tersebut. Maksudnya pihak kontraktor ni akan melantik kumpulannya tersendiri. Maksudnya kontraktor ni besar lah. Macam Gamuda ke IOI itu macam tu kan. So IOI Holdings dan sebagainya, Uda Holdings. So itu adalah dia ada grup dia tersendiri. Dia ada projek, dia ada juga perundingnya sendiri. Okey. Kaya kontraktor ni. Betul. Okey. Next. Pihak klien hanya akan berurusan dengan satu organisasi saja. Dia tak ada kepala, dia nak terus bagi kerja, so you buatlah macam tu. Yang bertanggungjawab terhadap semua aspek projek. Sekiranya berlaku kegagalan projek, kontraktor akan bertanggungjawab sepenuhnya. Ya, macam tu. Okey, ya. Okey, ini adalah dia punya carta. Tadi pun lupa saya nak tunjuk carta tadi, you all baca lah okey. Ketengki. Perbezaannya adalah dari segi pembiayaan projek dan tanggungjawab kontraktor. Perbezaan dia tak sama tadi. Okey. Next. Ini adalah kontrak pengurusan. Okey. Klien akan melantik kontraktor untuk terlibat dari peringkat awal pembinaan lagi. Maksudnya klien ni dah lantik kontraktor ni untuk terlibat daripada peringkat awal. Awal-awal lagi dia dah bagi kontraktor tu untuk terlibat. Okey. Next. Kontraktor ini akan menggunakan kepakarannya untuk menguruskan proses pembinaan. Okey. Seterusnya, kontraktor pengurusan akan melantik pelbagai subkontraktor untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan. Dia banyak subkon dia ni. So ni subkon yang ni bahagian drainage dia ni A, bahagian bumbung C, bahagian konkrit seterusnya lah semua. Maksudnya dia ada subkon dia ni pengurusan. Okey. So dia menguruskan sahaja. Okey. Ni soalan selalu kerap keluar. Iaitu bina, operasi dan serah. Dalam bahasa Inggerisnya BOT, BOT. Operate and transfer. Okey. Pertama, bina. Klien akan melantik satu organisasi kontraktor untuk apa? Untuk melaksanakan reka bentuk, pembinaan dan pembiayaan kos jangka panjang. Okey. Next, operasi. Organisasi tersebut akan menjalankan operasi atau satu tempoh yang telah dipersetujui, iaitu tempoh konsesi. Okey, tempoh tersebut adalah untuk mendapatkan semula kos yang telah dikeluarkan untuk projek tersebut. Okey, faham Next, serah, transfer. Okey, setelah tamat tempoh konsesi tersebut, projek tersebut akan diserahkan kepada klien. Dah siap semua? So, serahkan kepada klien. Macam tu. Okey? Okey, syarat-syarat umum kontrak JKR 203A. Mari kita lihat. Ini adalah contoh-contoh dia lah. Dia punya dokumen dia. Okey, ini sering-sering kali keluar exam. Okey, kalau dia kata 203A tu, ini dia punya pengisian dia lah. Yang pertama, arahan perubahan kerja fasa 24. Yang kedua, bon pelaksanaan, wang jaminan pelaksanaan. Yang ketiga adalah bayaran interim. Yang keempat, kelewatan dan lanjutan masa. Okey. Sebelum kita pergi ke benda tu, kita pergi dulu tugas dan tanggungjawab pegawai penguasa. Okey, setiap sesuatu kerja memang kena ada pegawai penguasa. Okay, apa pegawai penguasa ni? Dipanggil PP. Soalan ni kerap ditanya di dalam peperiksaan. Test ke, kuis ke, selalu ditanya. Okey, yang pertama, memastikan projek dilaksanakan mengikut kehendak seperti mana yang terkandung di dalam kontrak dari segi mutu, bahan serta mutu kerja. Okey. So dia macam
cek semak macam mana mutu kerja, betul ke dia ni gunakan Y25 bagi steel. Jadi dia yang akan ditugaskan benda-benda ni semua. Okey, seterusnya memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar dan mengikut jadual kerja yang sama-sama dipersetujui. Maksudnya dia tengok supaya kontrol, dia bukan kontrol, dia cek. Okey tak, sebenarnya you lewat dah ni, sepatutnya you dah letak dah siap slab. Kenapa you baru nak buat foundation? Macam tu. Okey, seterusnya nombor 3, memastikan segala undang-undang, keperluan majlis tempatan dan apa jua peraturan yang diguna pakai dilaksanakan dan dipatuhi. Macam pengawas pula ya. Memanglah pegawai penguasa kan. Okey. Seterusnya, nombor 4, memastikan arahan atau keputusan dan maklumat-maklumat yang diberikan kepada kontraktor dalam masa yang munasabah agar kelancaran kerja di tapak binaan tidak terganggu. Okey. Yang kelima, memastikan penilaian dilaksanakan pada masa yang telah dipersetujui dan seterusnya bayaran kemajuan dibuat dalam masa yang munasabah. Macam tu. Okey. Next. Okey, mari kita lihat lagi tanggungjawab wakil PP. Tadi PP, sekarang ni wakil PP. Okey, iaitu yang pertama, menjaga dan mengelia kerja. Yang kedua, menguji dan memeriksa mana-mana bahan yang digunakan pada projek berkenaan. Yang ketiga, menguji dan memeriksa mutu hasil kerja yang dilakukan oleh kontraktor. Okey? Okey, yang pertama sekarang ni adalah fasa 24. Okey, arahan perubahan kerja. Okey, semasa kerja sedang dilaksanakan, sekejap saya ambil dulu saya punya laser point. Okey, semasa kerja sedang dilaksanakan adalah untuk disesuai dengan keadaan tapak bina. Maksudnya sebarang perubahan kerja ni bergantung kepada keadaan tapak bina. Okey, dan juga untuk menampung sebarang perubahan atau pengubahsuaian dalam reka bentuk, kualiti dan kuantiti yang diperlukan oleh klien. Contoh mereka nak ada perubahan mereka adalah, contoh dia kata saya nak pagar ni sebelum ni adalah pagar biasa je, kawat biasa je. Okey, dawai biasa je. Sekarang ni dia nak pagar dia pula dalam konkret. So ada perubahan-perubahan kerja dan ia mesti termaktub di dalam kontrak tersebut lah. Okey, next. Perubahan ini mesti melalui arahan PP. Okey, pegawai penguasa tadi. Okey, seterusnya dikeluarkan melalui arahan perubahan kerja iaitu APK. Sekiranya kita tak melalui PP, dia akan bahayanya bila nak proses claim. Dia kata, bukan saya beri arahan secara verbal macam tu. So sebab anything happen kena arahan daripada PP dan mesti dia berbentuk daripada dia masukkan dalam arahan perubahan kerja lah. Okey, next. Okey, ini adalah definisi dia itu. Perubahan kerja fasa 24.2. Okey, borang kontraktor JKR 203. Okey, suatu perubahan di dalam dokumen kontrak. Okey, ia melibatkan perubahan atau pengubahsuaian ke atas reka bentuk, kualiti atau kuantiti kerja yang memberi kesan kepada jumlah kontrak. Dia dah berubah dah kat situ. Harga pun berubah, cara kerja pun berubah. So dia mesti kena dalam arahan perubahan kerja tadi itulah. Okey, next. Seterusnya adalah ini adalah dalam kontrak lah, commonly variations lah. Okey, next. Adik-adik boleh baca lah yang tadi Okey, perubahan kerja. Perubahan atau ubah suai ini termasuk perkara-perkara berikut, iaitu yang pertama, pertambahan, pengurangan atau penggantian sebarang kerja, iaitu menambah semua kerja yang mana sebelum ini tidak dapat di dalam kontrak. Okey, menghapus atau membuang sesuatu kerja yang sebelum ini terdapat di dalam kontrak. Seterusnya, menggantikan sesuatu kerja yang terdapat di dalam kontrak dengan yang lain. Okey, B, mengubah suaian kepada jenis atau piawai mana-mana bahan-bahan atau barang-barang yang digunakan dalam bagi kerja. C, mengeluarkan daripada tapak bina apa-apa kerja, bahan-bahan atau barang-barang yang dibekalkan oleh kontraktor untuk tujuan kerja. Okey, dan yang
tidak mematuhi kehendak kontrak. Okey. So, seterusnya adalah kuasa apa yang beri kekuasa ni sebenarnya? Arahan perubahan ini hanya, ingat, PP dan juga wakil PP. Selain daripada tu tak boleh. Okey, berbahaya. Takut nanti kita tak dapat claim kerja tersebut. Okey. So kita tahu dia punya siapa. Siapa yang bagi arahan ni? Oh, dialah. Siapa dia tu? Tak boleh. Dia kena PP dan juga wakil PP. Ingat, dua je. PP dan juga wakil PP. Next. Okey, bentuk arahan perubahan kerja. Semua arahan yang melibatkan perubahan ke atas kerja hendaklah diberi secara bertulis. Secara lisan atau sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Itu tak boleh. Okey, atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, tidak boleh. Kalau boleh elakkan. Verbal ni sentiasa berubah. Nanti orang cakap, siapa yang buat? Oh, bukan ke you yang cakap macam ni? Tak sebenarnya. Okey, seterusnya adalah bentuk arahan perubahan kerja. Jika secara lisan, PP hendaklah boleh juga secara lisan tetapi tidak digalakkan. Okey, ini adalah cara kenapa boleh hendaklah apa okey. Jika secara lisan, PP hendaklah mengesahkan arahan lisan yang dikeluarkan secara bertulis dalam tempoh 7 hari selepas arahan lisan dikeluarkan. Kegagalan mengesahkan arahan lisan secara bertulis boleh menyebabkan kontraktor tidak terikat untuk mematuhi arahan tersebut. Seterusnya, apabila kontraktor gagal mematuhi arahan tersebut selepas 7 hari dari tarikh penerimaan notis bertulis, PP boleh melantik pihak ketiga atau dilaksanakan oleh jabatan sendiri untuk menyiapkannya. Segala kos dan perbelanjaan yang terlibat hendaklah ditanggung oleh kontraktor. Okey, perubahan kerja lagi. Arahan lisan berkaitan perubahan kerja secara prinsipnya tidak perlu dilaksanakan oleh kontraktor selagi ia tidak disahkan secara bertulis. Okey, jika kontraktor memilih untuk melaksanakan kerja tersebut tanpa menunggu pengesahan dari PP, risikonya sama ada beliau dibayar atau sebaliknya, macam saya cakap tadi, adalah ditanggung oleh kontraktor itu sendiri. Okey, ini adalah contohnya lah. Okey, arahan bertulis telah dikeluarkan apabila kontraktor gagal mematuhi arahan tersebut selepas 7 hari dari tarikh penerimaan notis bertulis, PP boleh melantik pihak ketiga. Sama macam tadi juga. Segala kos dibelanjakan oleh kontraktor tersebut lah. Okey, seterusnya adalah fasal 13, iaitu performance bond. Performance guarantee sum diperuntukkan di dalam fasal ke-13, iaitu borang kontrak JKR 203E. Okey, kontraktor perlu mengerahkan 5% daripada jumlah harga kontrak kepada klien sebelum kerja ni dimulakan. Okey, seterusnya adalah kontraktor ni boleh memilih bom pelaksanaannya. Kontraktor menyerahkan 5% dari jumlah harga kontrak sebelum kerja-kerja pembinaan berjalan. Contohnya, harga kontrak tu 10 juta. Okey, bom pelaksanaan yang diminta adalah 500,000. Macam tu. Jadi kiranya bom pelaksanaan iaitu macam pendahuluan ataupun juga dipanggil dalam bentuk, tapi dipanggil dalam bentuk iaitu guarantee insurance, iaitu jaminan daripada syarikat insurans apa-apa yang berlaku sepanjang pembinaan. So ini adalah guarantee insurance-nya. Okey, dan yang kedua adalah guarantee bank, iaitu jaminan daripada pihak bank. Macam tu. So kita mana duit yang banyak-banyak macam ni, so mungkin kita boleh pinjamkan daripada bank dan ini adalah guarantee daripada bank tersebut lah. Okey, next, wang jaminan pelaksanaan. Okey, bayaran kemajuan kepada kontraktor akan dipotong sebanyak 10% daripada nilai kerja pada setiap bulan sehingga nilainya mencapai 5% dari harga kontrak. Okey, iaitu berbentuk dalam wang tunai dan ditolak secara beransur-ansur melalui bayaran interim pertama dengan penolakan sebanyak 10% dari jumlah yang diperlukan sehinggalah jumlah terkumpul mencapai 5% dari jumlah kontrak. Semua gitu. Okey, sampai dah kurang-kurang sampai 5%. Okey, seterusnya adalah
Apa tujuannya nak buat benda ni? Tujuan dia adalah menjamin kontraktor melaksanakan kerja sejajar dengan kontrak, mengikut kepada perjanjiannya lah. Okey, seterusnya, bond pelaksanaan akan digunakan sekiranya berlaku kemungkinan kontrak dilakukan oleh pihak kontraktor tu. Sepatutnya tak sekerak jalan ke macam mana kan. Seterusnya, bond pelaksanaan akan dilepaskan setelah kontraktor bond pelaksanaan akan dilepaskan setelah kontraktor setelah mereka itu telah diberi perakuan siap pembaikian kecacatan. Maksudnya bond pelaksanaan ni akan diberikan kepada kontraktor setelah selesai perakuan siap perbaiki segala kecacatan. Contoh, kita dah siap dah bangunan tersebut. Okey, so kontraktor nak dapat bond pelaksanaannya. Okey, duit dia lah bond pelaksanaan terakhir tu. Jadi dia ada tempoh masa untuk sijil lah, siap. Bila satu bangunan tu dia akan dapat perakuan siap membaiki kecacatan. Contoh, kita dah duduk benda, bukan kita duduki, kita dapat siap bangunan, kita lihat apa yang cacat-cacat cela dalam bangunan tersebut. Contoh, cat tak rata ke, mozaik tu tak betul ke dan sebagainya, atap bocor ke apa semua kan. So kontraktor sebelum serahkan benda tu, dia kena baiki dulu semua ni. Dia bila dah baiki semua, so dia akan dapat perakuan siap membaiki kecacatan. Lepas tu baru dapat bond pelaksanaan tersebut. Macam tu, faham Okey. Seterusnya adalah syarat-syarat umum kontrak JKR 203A, iaitu klausa dalam bahasa Melayu lah, klausa 28. Okey, next kita pergi tengok. Okey, ini adalah bayaran interim yang tadi tu. Okey. Sejumlah wang yang perlu dibayar kepada kontraktor secara berkala seperti yang ditetapkan di dalam kontrak atas kerja-kerja yang telah disiapkan, termasuklah bahan-bahan binaan yang dibekalkan dan apa-apa perkara yang layak diambil kira mengikut kontrak. Ni contoh kontraktor yang dalam dia punya perjanjian dia lah. Okey, dalam kontrak ni bahasa Inggeris ni. Okey, ni bahasa Melayu lah saya terangkan. Okey, tanggungjawab utama pihak klien dalam kontrak binaan ialah membuat bayaran kepada kontraktor terhadap kerja-kerja pembinaan yang telah dilaksanakan secara munasabah. Seterusnya, bayaran kepada kontraktor biasanya dibuat dari masa ke semasa. Ia terkandung dalam fasal 28. Ingat, fasal 28 iaitu borang kontrak JKR 203A. Maksudnya termaktublah dalam kontrak tersebut. Okey, seterusnya adalah penilaian interim lah. Bila kita nak buat bayaran, kita kena ada penilaian tersebut. Penilaian ni adalah dibuat sekurang-kurangnya sekali sebulan. Sebab kita nak bayar, kita kena buat ada penilaian. Betul ke dia buat kerja? Okey. So, dia akan lebih kerap atas persetujuan PP sebagaimana terkandung dalam fasal 28.2. Ni macam ni macam undang-undang sikit bila kita nak bercerita pasal benda-benda ni. Sebab dia melibatkan kontrak. Okey. Next. Okey, penilaian pertama, tidak lewat dari 1 bulan dari tarikh milik tapak bina. So ini adalah penilaian pertamanya lah. Okey, ingat, kalau penilaian pertama ni apa? Tidak lewat dari 1 bulan dari tarikh milik tapak bina. Ingat tu Okey. Okey. Penilaian pertama ni lagi, fasal 28.1, apabila kontraktor telah mencapai nilai kerja minimum seperti yang dinyatakan dalam lampiran syarat kontrak, macam contoh kat sini kan, contoh dia akan bayarlah lampiran ni berapa, 1,000 ke 2,000 ke, ini mengikut kepada perjanjian yang telah ditetapkan lah. Okey, bagi penilaian pertama. Seterusnya, penilaian interim adalah merangkumi yang pertama, penilaian kerja pembinaan, yang kedua, penilaian kerja-kerja pakar, yang ketiga, penilaian ke atas barang, bahan tak pasang lagi. Macam tak pasang lagi lah bahan-bahan. Contoh dia dah beli atap tu dia tak pasang lagi. Genting lah orang panggil kan. Dia kan skeping macam tu, so dia tak pasang lagi. Macam tu lah. Okey. Next. Okey.
Penilaian kerja pembinaan. Ia merupakan kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor. Ia perlu dinilai berdasarkan kemajuan kerja di tapak bina oleh wakil PP. Okey, inilah contohnya dah. Okey, penilaian kerja dia tengok, oh konkrit dia ada dah. Okey, so dia bila dia reinforce, dia letak batu, dito, benda ni dan seterusnya. Ini bergantung kepada dalam kontrak tersebut. Okey, next. Penilaian interim lagi. Okey, penilaian kerja-kerja pakar. Tadi penilaian kerja-kerja tadi penilaian adalah apa tadi? Penilaian kerja pembinaan. Okey, sekarang ni kita pergi kepada penilaian kerja-kerja pakar. Ia merupakan kerja-kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor. Dinamakan. Okey. Penilaian terhadap kerja ini adalah sama seperti penilaian kerja kontraktor utama, di mana ia akan dinilai berdasarkan kemajuan kerja subkontraktor di tapak bina. Penilaian kerja ini dilakukan oleh wakil PP, itu pakar lah kepada kerja tersebut. Okey, semua penilaian kerja-kerja pakar ini perlu dihantar kepada wakil PP yang utama pada atau sebelum tarikh penilaian interim yang telah dipersetujui. Ni kerja-kerja pakar lah ya. Okey, next. Okey, ini pula penilaian ke atas barang bahan tak pasang lagi. Okey, penilaian dan barang-barang tak pasang lagi, tak pasang yang diambil kira adalah sehingga 90% tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Okey, diberi perlindungan yang cukup daripada kerosakan. Maksudnya barang tu tak rosak dan sebagainya. Tidak diserah hantar terlalu awal ke tapak bina. Maksudnya dia baru buat foundation, tiba-tiba dah hantar dah genting semuanya. Jadi tak sesuai lah. Jadi dengan terlalu awal, sebab kita tak tahu tempat nak simpan tu, nanti kan orang curi. Macam tu kan, berlaku proses pencurian kat sana, kat tapak pembinaan. Seterusnya, tidak merangkumi kerja-kerja sementara seperti kerja acuan dan forward. Okey. Seterusnya, 4. Harga bahan dan barang-barang tak pasang berdasarkan harga pasaran semasa dan tidak melebihi kadar harga kontrak. Memang dah termaktub di dalam kontrak tersebut. Okey, next. Ini contohnya harga-harganya. Penilaian ke atas barang-barang semen, roof tile, common brick dan sebagainya. Boleh lihat di sini ya. Okey, seterusnya. Okey, penilaian interim. Okey, penilaian juga mengambil kira ke atas kerja-kerja perubahan yang dilaksanakan oleh kontraktor dengan syarat kelulusan ke atas perubahan kerja tambahan telah diluluskan. Okey. Okey, nilai minimum bagi bayaran interim pertama dan bayaran interim seterusnya lazimnya ditetapkan dalam nilai RM1,000. Okey, nilai ini meliputi nilai kerja yang dilaksanakan dan 90% daripada nilai bahan atau barang-barang tak pasang, dan bagi bahan atau barang-barang tak pasang mekanikal dan elektrikal di antara 75% hingga 90% mengikut budi bicara PP. Besar kuasa PP sebenarnya kan. Kat tahu minat je lah kan. Okey, next. Okey, ini adalah contoh dia lah, RM1,000 tadi. Okay. Apabila syarat nilai minimum dipenuhi, perakuan interim pertama boleh dikeluarkan dan bayaran dibuat. Okey. Okey, seterusnya. Ini bayaran interim pertama. Okey, sekiranya dokumen kontrak masih lagi belum ditandatangani, bayaran boleh dibuat dengan syarat. Yang pertama, mengambil kira surat setuju terima tender yang ditandatangani dan disaksi. Yang kedua, menyerahkan bon pelaksanaan sekiranya berkaitan. Yang seterusnya adalah polisi insurans, wajib macam tu. So apa-apa yang berlaku di cover oleh insurans lah. Okey, seterusnya. Okey, perakuan interim. Fasa 28.3 mengatakan perakuan interim mestilah dikeluarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penilaian. Okey, perakuan interim mengandungi berbagai maklumat kewangan berkenaan dalam projek lah, dengan projek. Okey, perakuan interim. Ni sijil yang dikeluarkan oleh PP yang mengesahkan amount yang perlu dibayar kepada kontraktor
oleh klien dan dikeluarkan mengikut masa yang ditetapkan di dalam kontrak. Okey, ni contohnya lah dia punya borang tersebut lah. Ini adalah dokumen A, borang bahagian A. Okey, ni pada bahagian B. Bahagian A ini mengandungi pecahan-pecahan perkara yang diambil kira dalam menentukan nilai bayaran, termasuklah butiran penolakan yang dilakukan dalam jumlah keseluruhan. Okey, jumlah bayaran yang disyorkan oleh pihak juruukur bahan kepada kontraktor. Okey. Seterusnya, bahagian B ni, bahagian ini merupakan bahagian yang memperakukan jumlah bayaran interim kepada pihak kontraktor. Ia akan ditandatangani oleh PP. Okey. Ni contohnya juga ya. Okey, kos-kos dia lah. Okey, ni adalah dia punya borangnya. JKR 66 ni. Okey, ni juga. Okey. Seterusnya, okey, pembayaran interim. Apabila perakuan interim telah diserahkan kepada klien, okey, klien bertanggungjawab untuk membuat pembayaran ke atas interim tersebut dalam tempoh 30 hari dari tarikh perakuan interim tersebut dikeluarkan. Okey, jumlahnya tertera dalam perakuan interim merupakan hak kontraktor yang perlu dibayar oleh klien. Bayaran kepada kontraktor perlu dibuat tidak melebihi tempoh yang telah ditetapkan, iaitu klausa 28.6 syarat-syarat kontrak. Kegagalan klien membuat bayaran adalah satu kemungkinan kontrak yang membolehkan tindakan undang-undang diambil oleh kontraktor kepada klien. Okey. Okey, ni lah contoh-contohnya lah dia punya perjanjiannya. Boleh lihat di sini. Okey, seterusnya syarat-syarat umum kontrak JKR 203A, iaitu Fasal 43 kelewatan dan lanjutan masa. Okey, kontraktor ni adalah bertanggungjawab untuk memastikan kerja-kerja tersebut disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Perancangan kerja yang telah dipersetujui antara klien dan kontraktor akan menjadi satu medium kawalan dan pemantauan kerja-kerja pembinaan ni. Okey, pihak kontraktor mestilah sentiasa memantau kemajuan kerja agar sebarang penyimpangan dari perancangan dapat dikenal pasti. Maksudnya tidak melebihi masa yang telah ditetapkan lah. Okey, apabila terdapat penyiapan kerja yang tergendala atau tidak mengikut perancangan, pihak kontraktor perlu untuk mengkaji sebab-sebab timbulnya kelambatan tersebut. Kenapa? Dia kena tahulah kenapa masalah tersebut kan. Okey. Kontraktor ni akan diberi lanjutan masa sekiranya mereka dapat dibuktikan sebab-sebab yang telah menyumbang kepada kelewatan tersebut. Fasal 43 syarat-syarat kontrak mengatakan beberapa sebab yang membolehkan kontraktor mendapat lanjutan masa. Lanjutan tempoh penyiapan kerja-kerja pembinaan diluluskan melalui perakuan, kelambatan dan lanjutan masa. Okey. Okey, apabila kontraktor mendapat lanjutan masa, setiap tarikh siap projek asal akan dipindah ke satu tarikh yang baru. Memang pun bila dia dah lanjutkan masa mesti dah drag banyak masa kan. Okey, so melalui lanjutan masa ini, kontraktor akan mendapat pelepasan daripada liability-nya membayar amount ganti rugi kepada klien sebagaimana yang dipersetujui semasa mendatangi kontrak. Okey, ini adalah definisi dia, lanjutan. Selalu keluar exam lah ni. Okey, lanjutan masa ni adalah tambahan tempoh menyiapkan pembinaan yang diberikan oleh PP kepada kontraktor atas sebab-sebab yang dibenarkan oleh kontrak. Okey. Okey, seterusnya adalah perakuan, kelambatan dan lanjutan masa. Okey. CJ ini dikeluarkan oleh PP bagi mengesahkan bahawa kontraktor telah tidak dapat menyiapkan kerja pada tarikh yang tertera dalam kontrak atas sebab-sebab yang dibenarkan oleh kontrak, dan atas dasar tersebut tarikh penyiapan dilanjutkan ke tarikh baru mengikut kelayakan kontraktor yang disahkan oleh PP lah. Okey, seterusnya ini sebab-sebab membolehkan lanjutan masa, iaitu force majeure. Sekejap ya. Force majeure, klausa 57. Biasa soalan akan selalu sering kali ditanya sebab-sebab membolehkan lanjutan masa. So kena hafal lah sikit untuk yang ni.
Okey, yes. B, keburukan cuaca yang luar biasa. Okey. C, penggantungan kerja. Okey. D, arahan PP yang berpunca daripada pertikaian dengan jiran. Sebelum tu saya penggantungan kerja, macam contoh kan, kalau contoh kan COVID, kita tak boleh nak bekerja dalam tu. Itu penggantungan kerja lah, maksudnya kerja tu tak boleh dilaksana. Itu dia juga termasuk dalam arahan PP Klausa 5. D ni arahan PP yang berpunca daripada pertikaian daripada jiran sebelah. Maksudnya jiran tempat pembinaan tersebut lah. Okey. F, kelewatan kontraktor menerima arahan plan dan sebagainya, atau kelewatan penamaan subkontraktor dinamakan, atau pembinaan pembekal dinamakan. Okey. Next. Okey. G, ada banyak lagi sebenarnya sebab-sebabnya. Okey, kelambatan memberi milik tapak bina sebagaimana diperuntukkan di bawah klausa 38.4 dan bukannya disebabkan kelewatan kegagalan kontraktor menyediakan insurans dan pelaksanaan. Okey. H, kelambatan di pihak artisan, contohnya tukang-tukang atau orang-orang lain ditugaskan oleh kerajaan bagi melaksanakan kerja yang tidak menjadi sebahagian daripada kontrak tersebut. Maksudnya kelambatan daripada pihak-pihak yang ketiga lah lain, bukan disebabkan oleh dalam kontrak ni. Okey. Next. I, kontraktor tidak berupaya kerana sebab-sebab yang tidak dapat dikawal dan diramal olehnya dengan munasabahnya pada tarikh penutupan tender untuk mendapat apa-apa barang atau bahan yang diperlukan untuk menjalankan kerja dengan sewajarnya. Okey. Kelambatan di pihak subkontraktor dinamakan dan atau pembekal dinamakan melaksanakan kerja mereka, dan kelambatan yang menjejaskan kerja mereka itu adalah disebabkan oleh pihak-pihak yang sama sebagaimana yang dinyatakan dalam perkara A sehingga I tadi. Okey. Next. Okey. Walaupun sebab-sebab tersebut melayakkan kontraktor mendapat lanjutan masa, ianya juga mengandungi satu syarat, iaitu kontraktor hanya berhak mendapat lanjutan masa sekiranya dia telah sentiasa berusaha sedaya upayanya untuk mengelakkan kelambatan dan juga melaksanakan semua perkara yang munasabah yang dikehendaki oleh PP. Okey. Kontraktor tidak layak dipertimbangkan lanjutan masa atas sebab arahan-arahan PP yang diakibatkan oleh apa-apa perbuatan, kecuaian, kemungkiran atau pecah kontrak oleh kontraktor. Okey. Ni adalah contohnya lah perakuan kelambatan dan lanjutan masa. Ni jika A203A ni kata kat sini. Okey, boleh lihat sini contohnya borang-borangnya. Okey, assignment alert. Ni assignment yang ketiga, iaitu 10 markah juga. Hantar soft copy dalam bentuk PDF di auto system bahagian individual assignment, iaitu assignment ketiga, sebelum 5/11/2020 jam 5 petang. Lewat hantar markah separuh saja. Okey, jangan ada plagiarism. Okey, next. Hantar dalam bentuk PDF saja adik-adik, dan juga ada saya akan ada video nanti. Minta adik-adik tu buat video. Ini soalan pertama. Kontraktor Maria telah memulakan projek pada 6/7/2018 dan berkontrak dengan pihak klien iaitu Dunia Padu. Tempoh masa kontrak adalah 52 minggu. Walau bagaimanapun, kontraktor Maria telah gagal menyiapkan projek dalam tempoh yang telah ditetapkan atas sebab-sebab tertentu. Okey, kontraktor Maria ni telah membuat rayuan untuk memohon lanjutan masa kepada Dunia Padu. Okey, sebagai seorang kaki tangan kepada kontraktor Maria, berikan sebab-sebab yang mungkin boleh digunakan untuk mendapat lanjutan masa. Sebab kontraktor Maria ni dah berusaha sedaya upaya, tapi dia nak dapat lanjutan masa sebab mungkin ada masalah ke dan sebagainya. Okey. Itu soalan pertama. Soalan kedua. Soalan kedua. Tas anda yang kedua iaitu setiap pelajar menerangkan melalui video
kurang dari 2 minit. Ingat, kurang dari 2 minit mengikut kreativiti masing-masing. You nak bercakap pun boleh, you nak buat guna foto pun boleh, apa-apa saja. Tak ada masalah. Okey, berkenaan dengan tajuk seperti berikut. Nanti next slide. Okey, ini you kena buat video you sendiri. You create lah macam mana you video you nak buat. Okey, mengikut tajuk yang saya akan berikan kejap lagi. Dan upload ke YouTube. Lepas you dah upload ke YouTube, you hantarkan link kepada saya melalui author beserta soalan yang pertama tadi. Boleh? Okey. Ini adalah pecahan tajuk-tajuk yang you kena buatlah. Contoh, Akmal Arif, dia kena terangkan berkaitan tentang dokumen major tender, Ahmad Najmi Zaberi, bond pelaksanaan performance bond. Saya dah terangkan tadi, you dah faham, you terangkan mengikut kepada kreativiti you. Nak buat video kurang daripada 2 minit. Okey. So, ini untuk session 7 punya. Saya dah bagikan. Nanti saya akan bagikan slide ni, jangan risau. Ini adalah untuk session yang 8. Ini you kena terangkan lah apa yang you patut terangkan. Okey. So ini adalah video rujukan yang adik-adik boleh lihat contoh-contoh video boleh untuk menambahkan kefahaman adik-adik semua, iaitu jenis-jenis konsep konstruksi. Ini adalah Indonesia, tapi ni adalah berkaitan tentang kita lah. Okey, ini adalah dia punya QR code dan juga link. Okey, ini animasi JKR sentiasa bersama anda. Ini pula daripada JKR. Adik-adik boleh lihat juga JKR, apa tugas JKR sebenarnya? Memberi inspirasi kepada adik-adik untuk bekerja selepas ini. Okey, so ini juga linknya. So itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi